لا قدرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا حول ولا قوة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معلف قدس الله سره. من نام في تشاهد أو اختلط عليه تكبير الإمام من ضبط. من نام في تشاهد, makmum yang tertidur dalam tasyahud akhir, dia tertidur, atau makmum yang muqtadi, yang keliru dengan takbir imamnya bagi qiyam. Kata syarahnya sini, inilah masuk nazim, mana yang tukang ulama yang buat nazam, si Azizi radhiyallahu an, pada menyebutkan pada masail yang khilaf, pada beberapa masalah yang ada khilaf ulama padanya. Sebut pada bait ini dua masalah. Masalah yang pertama, seorang yang sembahyang ia serta imamnya ketidurannya di dalam tasyahud awal. Seorang yang sembahyang ia serta imamnya, kemudian ketidurannya, bukan imam tidur, dia duduk tahiyat awal, kemudian imam bangkit, dia terlelap, dia letih sangat masalah dia. Padahal tetap dua punggungnya, ni nak mengelakkan masalah, kalau tak tetap dia batal, ya. Jadi imam bangun daripada tahiyat awal, makmum ni dia tertidur, ya. Dan tetap dua punggungnya, maknanya tidak batal wuduk dia. Maka tiada juga maka tiada jaga daripada tidurnya, melainkan dari tidurnya, melainkan adalah imamnya sudah turun rokok atau jaga pada akhir qiyamnya. Dia masalah di mana? Dia sembahyang dengan imam tahiyat awal, imam pun bangun tahiyat awal, dia terlelap, dia sadar-sadar nak bangun, imam nak sudah turun kepada rokok, atau imam dekat nak turun berrokok, akhir qiyam nak rokok dah. Bermakna rakaat ketiga tu dia dipanggil masbuk, sebab dia tak dapat masa membaca Fatihah. Apa hukum ni? Satu masalah dia belum jawab ni. Yang kedua, orang yang muqtadi, yang mengikut, yakni makmum mendengar akan takbir imamnya bagi qiyam, maka sangkanya takbir bagi duduk tasyahud. Ini masalah imam tak buat tahiyat awal. Jadi imam takbir Allahu Akbar, makmum tadi ingatkan dia duduk tahiyat awal, dia duduk sembahyang kat masjid balik dinding low. Jadi imam tak buat tahiyat awal, imam takbir Allahu Akbar, disangkakan imam duduk tahiyat awal, dia pun duduk tahiyat awal. Rupanya imam bangun, imam tu tak di tahiyat awal, ya.
maka duduk di tahiyat awal, kemudian maka takbir imamnya bagi rokok. Imam pun habis Fatihah, imam pun tunggu rokok, maka menyangka ya imam bangun qiyam tahiyat awal. Dia pun bangun, korang imam dah rokok apa? Bermakna baru ditahu imam tak baca tahiyat awal. Bermakna di sini makmum bangun di tahiyat awal, kedudukan imam dia nak pergi rokok. Itu maksud dia. Sekarang apa keadaan dia diberi hukum sini? Dua masalah. Kemudian ia ketahui bahawa takbir imamnya itu bagi rokok. Baru disedar, untuk imam tak baca tahiyat awal tadi, dia tak perasan, sebab balik dinding. Habis. Maka adalah pada dua masalah ini, dua surah mana dua masalah ini berlaku khilaf antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Mana ada dua pendapat. Kata Syekh Ramli, ia daripada orang yang muwafiq jua. Bila orang muwafiq apa makna dia? Dimaafkan ketinggalan 3 rukun. Mana dia boleh baca Fatihah. Dia baca Fatihah, imam rokok sujud pertama kedua tak apa lagi, sampai pergi rukun keempat tu baru dia tengok. Kalau dia dapat ikut bunda belakang, maka rakaat tu dia dapat. Habis tu. Maka dimaafkan ketinggalan 3 rukun, mana 3 rukun yang panjang. Pendapat Syekh Ramli. Dan berkata Allamah Syekh Ibn Hajar, adalah masalah ini dihubungkan orang masbuk, maka tiada lazim akan dia tetap dibacanya barang yang didapat jua daripada Fatihah. Dia dibangun tadi, dia boleh baca Fatihah banyak ni, sikit bacalah, lepas tu turun. Wajib ia ikut akan imam seperti masbuk jika dapat rokok serta tamakninahnya sebelum lagi angkat imam angkat kepala daripada rokoknya, didapat rakaatnya, dan jika tiada luput rakaat seperti yang lagi akan datang. Dia kata Ibn Hajar dihubungkan orang ni orang masbuk, bermakna dia bangun tu imam rokok, dia tu rokok. Kalau dia dapat rokok serta tamakninah sekadar subhanallah, ketika itu dapat di rakaat. Kalau dia nak pergi rokok imam sampai Allah, maka jawab dia rakaat tu dia tak dapat. Kalau lepas salam dia kena sambung satu rakaat lagi. Jadi kalau nak mudah sini ikut dapat Syekh Ramli. Syekh Ramli baca je Fatihah habis kan. Ya, mana-mana boleh pilih tu. Pendapat yang pertama boleh, yang kedua pun boleh. Ya, iaitu pada masalah makmum yang tertidur pada tasyahud awal, dibangun imam dah nak pergi ke rokok, atau imam dah rokok, sedang dalam rokok. Atau masalah imam tak baca tasyahud awal, makmum perasan dia baca tasyahud awal, dibangun rupanya imam dah sampai had nak pergi rokok. Maka ketika itu dua pendapat. Kalau Ibn Hajar mengatakan dia masbuk, mana dia bacalah sekadar dapat, kemudian dia terus dapatkan imam di dalam rokok, maka di situ dua masalah. Kalau dapat tamakninah dapat rakaat, kalau tak dapat tamakninah tak dapat rakaat, mana dia akan tambah rakaat selepas salam imam. Habis. Kemudian menyebut nazim masalah yang ke-8. Yang ke-8 masalah yang ketiga daripada masalah yang ada khilaf, yang ada kekhilafan di kalangan ulama. Katanya apa? Kazallazi yukammilu tasyahudah ba'dal imamin qama minhu qasidah. Kazallazi yukammilul tasyahudah. Demikian juga orang yang hendak menyempurnakan tasyahud awal, kemudian selepas imam bangkit darinya untuk qiyam. Jadi baca sama-sama tahiyat awal, imam dah habis, imam bangun, dia nak habiskan lagi, nak habis lagi, dia makan masa itu kan. Jadi dibangunkan, imam dah separuh baca Fatihah. Apa hukum? Sini tengok. Kata syarah tu mana ulasan ni. Dan adalah surah mana rupa masalah ini, bahawasanya ia duduk serta imamnya membaca tasyahud awal, sama-sama baca. Maka terkala berdiri imamnya dari tasyahud padanya pada tasyahud awal, imam mungkin imam baca cepat ke, dia ni pula baca lambat kan, sebiji baca at-tahiyyatul mubarakatus. Habis slow now imam. Jadi imam baca laju, imam dah habis, dia tak habis lagi. Baik. Bila imam dah habis, imam terkala berdiri imam daripadanya, maka berhenti makmum daripadanya supaya hendak sempurnakan tasyahud awal. Maka terkala berdiri betul, mana dia bangun saja, imam dah bangun awal, pergi ke rakaat ketiga, dia pun bangun, imamnya rokok, dia bangun, dia imam rokok atau hampir kepada rokok,
Imam dah nak rokok dah. Maknanya dia baca Fatihah sikit je imam pun rokok. Maka sini kata Syekh Ramli dihubungkan orang muafiq. Mana kau ikut Syekh Ramli dia pakai muafiq semua. Tadi masalah pun dia pakai muafiq. Bila muafiq maknanya terus saja baca Fatihah. Ya, dan dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. Kemudian 2 diuzurkan ketinggalan 3 rukun yang tersebut mana yang panjang. Dan kata Syekh Ibn Hajar, tetapi ia seperti orang yang ketinggalan dengan tiada uzur. Makna dia apa? Maka tiada diuzurkan dia melainkan barang yang diuzurkan orang yang muafiq. Ia meninggalkan membaca dengan sengaja. Faham baca sengaja? Jadi dia kena cover banyak orang. Memang tak dapat lah tu. Tiada diuzurkan ketinggalan 3 rukun. Maka jika dapat, tamamkan Fatihahnya. Dia bangun tadi, dia baca Fatihah laju-laju. Misalnya, dia boleh tamam. Dan dapat rokok. Dahulu daripada imam turun kepada sujud. Sini dia anjak sikit. Maknanya dia habiskan Fatihah dia. Kan? Jadi, kalau imam iktidal tak boleh lagi. Jangan imam turun pada sujud dia. Maknanya kalau imam belum pernah sujud, bersami Allah je dia habis Fatihah, dia boleh kejar belakang. Ini dalam masalah ialah dia nak menghabiskan tahiyat awal, tiba-tiba dia terlambat. Maka mengikut pendapat Syekh Ramli tadi bahawasanya ditamamkan. Syekh Ibn Hajar dia boleh baca sekadar imam belum turun pada sujud. Maka kalau imam turun pada sujud, dia tak boleh lah, ini ikut. Mana tadi? Dapat rakaatnya. Dan jika tiada, ia tamamkan Fatihahnya dahulu pada turun imam pada sujud, hendaklah ia niat mufarakah. Niat mufarakah di sembahyang seorang je lah, habis kerja lah. Kemudian dia lakukan aturan sembahyang dirinya, buat sembahyang sendiri. Maka jika ia menyalahi, akan dia batal sembahyangnya. Mana kalau dia tak habis juga, imam turun pada sujud, dia tak niat mufarakah. Dia berkait dengan imam, padahal imam dah pergi sujud. Jawab dia batal sembahyang dia. Jadi untuk mengelakkan batas sembahyang tadi, maka dia terus maknanya mengikuti imam. Apa namanya, niat mufarakah di sembahyang seorang je lah, habis. Itu pendapat Syekh Ibn Hajar. Kalau Syekh Ramli senang ni, Syekh Ramli muafiq je, mana habis segala Fatihah 3 rukun dia boleh ijaz lagi. Itu pada masalah, ingat masalah tu dia ada sikit silap masalah jarak dia. Kalau yang tadi tak dapat dalam rakaat serta makninah, yang ni dia anjak sikit sebelum sujud. Mana masih iktidal tu, kalau dia dah boleh sujud, dia boleh rakaat, mana dia boleh kejar belakang. Rakaat tu dia dah dapat. Ni pada masalah seorang tadi yang membaca tahiyat awal, imam dah habis, dia baca lagi, dia tak tinggalkan. Kaedah dia begitu. Kemudian mengisyarat oleh Nazim rahimallahu ta'ala bagi khilaf masail yang ketiga. Yang tiga ini kemudian dengan katanya, wal khulfu fi awakhiril masaili muhaqqaqun fala takun bighafili. Bila engkau mengetahui apa yang berlaku padanya, jangan engkau lupakan khilaf pada 3 masalah terakhir adalah nyata. Masalah tadi yang lepas tadi masalah apa? Keliru dengan tertidur 2. Dan masalah yang satu lagi sini masalah dia menghabiskan akan tahiyat awal sedangkan imam dah habis dulu. Itu 3 masalah, ingat. Kemudian menyebut syarahnya. Dan sesungguhnya telah engkau ketahui barang yang padanya tadi, bahasan tadi, maka jangan engkau lupakan. Ingat, bila kita semayang berjamaah aja, dia mesti berlaku muafiq dengan masbuk. Tak kena cara nanti boleh batal semayang. Muafiq dia buat masbuk dia buat muafiq, kacau. Dan dihubungkan aturan 2 masalah yang pertama daripada masail yang 3 ni. Baik, masalah yang ketiga yang berlaku padanya khilaf, iaitu orang lupa keadaannya mengikut imam padahal ia dalam sujud, umpamanya. Orang yang lupa keadaannya ia mengikut imam. Apa dia lupa ni, apa kerja dia? Dia sujud-sujud, dia lupa dia ikut imam. Dia ingat sembahyang sendiri. Padahal ia dalam sujud, umpama misalnya. Baik. Kemudian maka teringat dia dirinya makmum. Wah, ni kacaunya. Tanya umur dia berapa.
umur 90. Maka tiada ia berdiri daripada sujudnya melainkan adalah imamnya telah rokok. Ya, dia terlupa jadi makmum, dia pun semayang, mungkin dia pun baca tasbih panjang sikit. Dia bertingat, ya aku ikut makmum, ikut imam, ya, dia pun kejauh. Bangun je imam dah pergi pada rokok atau hampir nak rokok. Bermakna sudah tentu Fatihah dia takkan nak dapat bersama imam dalam qiyam. Maka masalah ni berkata Allamah Syekh Ramli seperti orang muafiq. Jadi kalau hukum di sini Syekh Ramli semua dipukul muafiq semua. Senang. Bila muafiq maknanya bacalah Fatihah tu habiskan. Ya, dan dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang itu. Dan kata Allamah Syekh Ibn Hajar, ia seperti orang masbuk. Inilah sekalian hukum orang muafiq. Situ maknanya kalau kita tengok sini Ibn Hajar lebih memilih masbuk. Syekh Ramli lebih memilih muafiq. Kemudian hukum orang masbuk dan sebabnya. Tadi muafiq kan? Muafiq mana orang, ta'rif muafiq mana orang yang ada masa kesempatan membaca Fatihah sebelum imam rokok. Tu dia punya ta'rif. Mana sebelum imam rokok tu dia ada masa untuk membaca Fatihah. Itu dipanggil orang muafiq. Kalau tak ada masa, mana imam dan rokok dia dapat sekejap atau kita datang tu imam baru nak baca Fatihah, imam rokok. Itu dipanggil orang atau ta'rif, kena ingat dulu. Ada masa yang itu tu berapa tahun dulu? Mana? Ada masa Fatihah biasanya. Ada Fatihah kadar pertengahan. Baca pertengahan. Mana kalau baca tu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu baca pertengahan. Yang diwasal Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Itu laju tu. Tidak diiktibar. Tetapi kalau sekiranya imam itu membaca laju, lebih aula awak kawan tu jadi masbuk. Ya. Sebab dia baca laju kita dapat masa dah. Tu kalau imam baca slow je, mungkin dia dapat masa tu. Dia kira sekarang ialah masa. Ya, masa. Mana masa tu sempat tak kita habiskan Fatihah sebelum imam rokok. Sekarang masalah masa dia dapat. Ya, imam baca Fatihah, dia dengar. Bermakna kalau dia baca tadi habis. Tiba-tiba imam tak baca surah, imam tu rokok. Dia dah dapat, dia nama muafiq. Bila nama muafiq, imam tak baca Fatihah, imam tu rokok. Maka bila muafiq dia tak boleh rokok. Dia kena baca Fatihah dan dimaaf tertinggal 3 rukun panjang. Ya, 3 rukun panjang terlepas daripada itulah senang sujud kedua. Lepas sujud kedua tu kalau dia bangkit dia tak sempat juga dipilih. Nak ikut stop Fatihah dia, kan ditambah terkan lagi. Kalau dia nak pakai Fatihah dia mufarakah, dia semayang seorang. Itu saja. Adapun masbuk, mana orang tak dapat kadar membaca. Kalau tak dapat, maka hukum dia apa? Dia ikut imam je lah. Baca sekadar dapat, imam rokok, tunggu dia rokok. Kemudian sekarang hukum orang masbuk dan sebabnya. Maka sekarang hendak masuk pada bicara hukum orang masbuk. Dia masbuk ni masbuk istilahi tu. Ya, dia ada 2 tu. Kalau masbuk lugawi, orang yang lewat. Dia datang semayang lewat. Kan? Tapi dia jadi muafiq. Contohnya imam baca surah panjang. Kan? Dia semayang tu Fatihah imam dah habis baca dah. Tapi imam pergi tarik surah panjang. Dia datang nak kira dia masbuk sebab dia lewat. Tetapi segi istilah dia muafiq sebab dia angkat dia takbir, dia sempat baca Fatihah lagi. Imam tak habis baca surah panjang lagi. Tu. Dia nak kena ke sini ialah istilah, ya. Baik. Sekarang masbuk mana tadi? Orang masbuk tu, maka adalah orang masbuk itu lawan bagi muwafiq, iaitu orang yang tiada dapat serta imam dalam qiyam, imamnya masa. Di sini qiyam masa. Ada tak masa, mana kesempatan dapat dia padanya membaca Fatihah. Kalau dapat masa tu dia panggil muwafiq, kalau tak dapat dia panggil masbuk. Maka hukum muwafiq dia kena baca habiskan Fatihah, dia maaf ketinggalan 3 rukun. Kalau masbuk dia kena stop sekadar dapat, lepas tu dia ikut imam terus pada rukuk. Fatihah mana? Fatihah yang pertengahan. Tu Fatihah yang pertengahan, bermakna dia iktiraf Fatihah yang pertengahan. Kalau imam tak baca pertengahan, dia baca laju, makin aula orang tu jadi masbuk lah, sebab memang tak dapat masa. Ataupun dia baca slow sangat, makmum datang lewat tapi dia baca slow, sempat makmum ke jauh, jadi dapatlah makmum tu peluang jadi muafiq, ya. Tapi kalau kira bacaan memang bacaan pertengahan lah.
Tiada nisbah bacaan dirinya dan tiada bacaan imamnya. Mana bacaan yang dikenaki yang sederhana tu. Masa tu kita baca Fatihah sederhana, berapa second kira lah, ya. Kadang tu sama ada pada rokok dan pada pertama imam atau yang lain, kerana dapat tasawurkan orang masbuk itu pada tiap-tiap daripada 4 rakaat seperti sebab sesak atau sebab lambat gerak diamnya. Jadi makna muafiq dan masbuk dia berlaku tiap-tiap rakaat, ya. Setengah-setengah orang dia keliru, dia dapat rakaat pertama tu muafiq, dia ingat semua muafiq tak. Tadi masalah tadi dah berlaku tu kan, masuk rakaat kedua dia tertidur. Kalau ikut pendapat Abu Sa'id bin Hajar jadi masbuk kan. Maka setengahnya orang yang muafiq yang telah terdahulu apabila lalu ia sebab mengerjakan atas aturan semayangnya, mana awal-awal dia muafiq, dia sama-sama datang awal, imam pun takbiratul ihram, dia pun takbiratul ihram, jadi maknanya dapat masa tu dia muafiq. Maka tiada bangun ia kepada qiyam melainkan adalah imam yang telah rukuk. Ini masalah. Mana rakaat pertama dia muafiq, rakaat kedua dia masbuk. Contohnya rakaat kedua tadi, rakaat pertama imam dah bangun daripada sujud kedua pergi baca Fatihah. Dia tak, dia sujud kami lama lagi, ada projek besar pun. Dia baca tasbih kami lama lagi kan. Jadi dia bangun-bangun imam nak rokok. Jadi rakaat kedua dia berubah, dia masbuk pula. Rakaat pertama dia muafiq, rakaat kedua jadi masbuk. Atau hampir kepada rokok, maka diberi hukum orang masbuk juga. Bermakna dia baca sekadar dapat kemudian dia ikut imam. Ini berdasar pada hadis qiraatul imam qiraatul makmum. Bacaan imam itulah bacaan makmum. Mana imam menanggung, bacaan makmum itu tanggung pada hadis ni. Pada masalah orang masbuk. Adapun semua kena baca Fatihah, itu masalah orang sembahyang seorang diri, imam dan muafiq. La salata liman lam yaqra bi Fatihil kitab, tu hadis yang dipakai. Jadi dalam masalah masbuk pun ada hadis, dalam masalah muafiq pun ada hadis ni. Dan satu lagi, dan setengah daripadanya pula diberi hukum masbuk pula barang yang jatuh daripada kebanyakan daripada a'immah, imam-imam, ya. Maksud mereka itu bersegera ni. Walaupun tadi dia kata bacaan yang sederhana, tapi bila imam buat hal dia baca laju, biarlah makmum menjadi masbuk juga. Dia baca Fatihah satu nafas saja. Jadi makmum pun nak baca, dah tak dapat. Ya, bangun rakaat ketiga lepas ayat awal. Faham? Imam makmum baca sederhana biasa. Imam dia wasal terus. Satu nafas dia baca. Jadi makmum tak sempat. Setengah je baca, imam dah habis rakaat. Jawab macam tu, dia kena rakaat. Sebab ketika itu dia tak dapat masa. Sebab oleh kerana apa tak dapat masa? Oleh kerana imam terlampau laju. Ya. Macam semakin terawih di Indon. Orang laju macam speedboat. Gambar-gambar macam pesen. Dia beri hukum masbuk pada barang yang jatuh mana berlaku daripada kebanyakan a'immah, mana imam-imam bahawa mereka itu bersegera, mereka ni baca laju, ya, membaca akan qiraah, mana bacaannya, mana bacaan Fatihah tu, maka tiadalah dapat makmum kemudian daripada berdiri qiyam, daripada sujud membaca Fatihah, tak dapatlah, ya. Bermakna dia bangun daripada sujud tadi nak baca Fatihah tak dapat. Sebab imam baca terlampau laju. Dapat imam bangun rakaat ketiga, dia baca laju. Makmum pula bangun macam JCB. Umur 90, lagi lah jawab. Dia pun tegak aja, iman dah walad dhalin lah. Dia pun baca Fatihah, pun nak baca Fatihah sikit aja, imam rakaat ketiga tu hukum dia terus rakaat. Ya, dia jadi masbuk pula ketiga tu. Maka sudah rokok imamnya, maka ketika itu wajib atas makmum itu rokok terus serta imam, sebab dia dah berubah hukum. Tadi rakaat pertama muafiq, rakaat kedua jadi masbuk. Sertanya kerana ia seperti orang masbuk, maka didapatnya akan rakaat, dan jika jatuh seperti yang demikian pada tiap-tiap rakaat sekalipun. Tiap-tiap rakaat berlaku itu. Dia bangun dia imam rakaat jadi masbuk. Bangun rakaat keempat kan macam tu juga. Jadi empat rakaat dia jadi masbuk. Rakaat pertama dah dia datang lewat. Yang kedua pun macam tu. Jam lama empat rakaat jadi masbuk. Boleh berlaku macam tu. Habis. Kemudian perhatian, wallah a'lam.